Kesan kemelesetan ekonomi terhadap pekerjaan, satu analisis kontemporari. Pengenalan, kemelesetan ekonomi ini berlaku adalah kerana daripada KDNK yang negatif untuk dua suku berturut-turut. Punca kemelesetan ekonomi ini berlaku adalah disebabkan oleh kadar inflasi yang tinggi, terlebih bekalan gelembung ekonomi dan kadar deflasi yang tinggi. Semasa pandemik COVID-19 melanda dunia pada tahun 2019, keadaan ekonomi pada ketika itu mengalami kemelesetan ekonomi yang amat teruk sehingga menjejaskan aktiviti ekonomi. Kadar pengangguran juga meningkat akibat daripada kerajaan yang menghentikan segala pergerakan sosial di seluruh negara. Tinjauan literatur mengenai kemelesetan ekonomi semasa COVID-19. Yang pertama, kadar pengangguran meningkat. Semasa pandemik COVID-19 berlaku, segala sektor industri pekerjaan terpaksa dihentikan buat sementara waktu untuk membendung penyebaran wabak yang berleluasa pada ketika itu. Majikan juga terpaksa membuang pekerja kerana majikan tidak dapat membayar upah yang cukup akibat daripada masalah kewangan yang dialami oleh sebuah syarikat. Yang kedua, penggunaan teknologi. Semasa berlakunya kemelesetan ekonomi akibat daripada wabak penyakit COVID-19, pelbagai teknologi yang telah dicipta untuk melakukan pekerjaan pada ketika itu. Analisis data 1. Gambar raja di atas menunjukkan jumlah kadar pengangguran yang telah dicatatkan setiap tahun. Kadar pengangguran yang paling tinggi dicatatkan ialah pada tahun 2020 sebanyak 4.5% berbanding pada tahun sebelumnya sebanyak 3.3%. Kadar pengangguran tahunan meningkat 1.2% kepada 4.5% pada tahun 2020. Kadar tertinggi sejak tahun 1993. Bilangan penganggur bertambah sebanyak 39.9% kepada 711,000 orang berbanding 508,200 orang pada 2019. Impak kemelesetan ekonomi semasa COVID-19 terhadap sektor sosial. Sektor perkhidmatan. Perkhidmatan pekerjaan akan terjejas akibat daripada kawalan pergerakan movement control dikuatkuasakan oleh kerajaan, menyumbangkan kesan negatif seperti kurang permintaan dan perbelanjaan dalam sektor perkhidmatan ini. Sektor pembuatan. Sektor komoditi yang berdepan dengan kejatuhan harga akibat kejatuhan permintaan di peringkat dunia, khususnya minyak mentah, sawit dan getah. Sektor hospitality. Sektor pelancongan dan pengangkutan yang terjejas dengan pembatalan tempahan menyumbang kepada kerencatan ekonomi dalam sektor perkhidmatan. Tempat pelancongan akan ditutup akibat daripada masalah ekonomi yang berlaku. Analisis data 2. Secara keseluruhan, jumlah pengangguran dalam kumpulan umur bekerja pada tahun 2020 lebih tinggi berbanding tahun 2019. Kumpulan umur 20 hingga 24 tahun antara yang paling terkesan mencatatkan kadar pengangguran tertinggi. Dianggarkan, seramai 314,000 kumpulan belia menganggur pada tahun 2020. Kajian Kes 1. Amerika Syarikat. Kemerosotan ekonomi Amerika Syarikat semasa COVID-19 sangat memberi impak besar kepada pasaran buruh dan ekonomi negara tersebut. Terdapat pelbagai faktor utama yang menjadi punca kejatuhan ekonomi Amerika Syarikat seperti kemerosotan nilai USD, perintah berkurung dan penurunan aktiviti ekonomi. Langkah mengurangkan kemelesetan. Kerajaan US melaksanakan pakej rangsangan bagi rakyat mereka yang terjejas akibat dibuang kerja. Kerajaan US membelanjakan 2.2 trilion bagi menyokong usahawan kecil, rakyat yang kehilangan pekerjaan dan sektor industri yang terjejas. US juga menjalankan Payment Protection Program untuk membantu peniaga kecil dan tempatan dari segi bantuan kewangan. Kajian Kes 2. Jepun. Jepun mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk sebelum pandemik dan semakin mencabar selepas COVID-19 melanda negara tersebut. Industri seperti pembuatan, pelancongan, antara yang terjejas sekaligus nilai mata wang Jepun menurun akibat kurangnya pelabur asing. Kadar pengangguran di Jepun meningkat 3% pada tahun 2020 dan juga merupakan kadar pengangguran tertinggi ketika itu.
langkah mengurangkan kemelesetan, kerajaan Jepun melaksanakan pakej rangsangan ekonomi dan membelanjakan 500 bilion USD bagi memulihkan perniagaan, isi rumah serta sektor yang terjejas akibat pandemik. Kerajaan Jepun juga menyediakan subsidi kepada rakyatnya yang ingin melancong dalam negara bagi mengukuhkan semula sektor pelancongan negara itu melalui kempen pelancong domestik Go to Travel. Perbincangan berdasarkan kajian kes di Amerika Syarikat dan Jepun jelas memberi impak besar kepada negara ini akibat pandemik COVID-19. Faktor utama kemelesetan ekonomi ini berlaku apabila banyak sektor yang tidak beroperasi dan kadar pengangguran yang melonjak tinggi. Contohnya, seperti Amerika Syarikat yang mencatatkan 14.8% peningkatan kadar pengangguran pada tahun 2020 yang kemudiannya menjejaskan pelbagai sektor seperti perkhidmatan, hospitality, industri dan pelancongan. Implikasi jangka panjang: kemerosotan produktiviti. Kos latihan dan pembangunan pekerja diberikan terhad akibat kewangan yang tidak stabil menyebabkan produktiviti menurun dan menjejaskan ekonomi berskala besar. Pengangguran struktur meningkat. Beberapa sektor terkesan teruk kerana tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, menjadikan kekosongan pekerjaan yang diisi tidak sesuai dengan kemahiran tenaga kerja yang diperlukan. Penurunan mobiliti sosial. Generasi muda yang masuk ke pasaran buruh sukar untuk mendapatkan kualiti pekerjaan yang baik dan akhirnya memberi impak negatif terhadap kerjaya mereka. Peranan polisi. Amerika Syarikat. Majoriti negara di seluruh dunia yang terkesan akibat COVID-19 telah melaksanakan pakej rangsangan ekonomi untuk memulihkan kegawatan ekonomi. Bantuan dan faedah. US melaksanakan bantuan sementara seperti bantuan isi rumah 600 USD kepada rakyat mereka bagi yang kehilangan sumber pendapatan. Bantuan kepada usahawan. US juga membelanjakan 2 trilion USD kepada usahawan tempatan, peniaga kecil serta sektor yang terjejas untuk tempoh pemulihan. Negara Jepun. Pakej rangsangan ekonomi. Kerajaan Jepun memberikan bantuan tunai 600,000 yen kepada isi rumah yang terjejas serta memberikan pinjaman kepada usahawan kecil dan sederhana. Upah subsidi dan sokongan pekerja. Jepun memberikan subsidi upah kepada syarikat untuk mengelakkan pembuangan pekerja berskala besar. Kempen pelancong domestik. Kerajaan Jepun memberi subsidi kepada rakyat tempatan yang ingin melancong dalam negara. Secara kesimpulannya, kemelesetan ekonomi disebabkan COVID-19 membawa impak yang besar terhadap pekerjaan. Salah satu impak yang ketara dilihat adalah kadar pengangguran yang melonjak. Kadar pengangguran yang tinggi menyebabkan pelbagai sektor terjejas sehingga menimbulkan masalah baru seperti inflasi yang teruk. Dalam hal ini, kerajaan mengambil langkah pemulihan ekonomi dengan mewujudkan insentif baharu seperti pemberian bantuan kewangan.